Selamat sejahtera dan hai kepada Dr. Aisyah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya bersama ahli kumpulan saya. Kumpulan kami hari ini akan membentangkan pendidikan menerusi dunia maya, cabaran buat guru yang berkaitan dengan aliran falsafah pendidikan kebangsaan. Definisi falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan terdiri daripada 3 patah perkataan iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Falsafah dimaksudkan sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item oleh E. D. Miller dalam bukunya Question That Matters 1984. Dalam bahasa Latin, pendidikan bermaksud memelihara atau mengasuh, manakala definisi falsafah pendidikannya diertikan oleh Yusuf Al-Qaradawi 1980 sebagai pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal, hati dan rohani, jasmani, akhlak serta tingkah laku. Bagi perkataan kebangsaan pula secara amnya diertikan sebagai sesuatu yang universal dan ditimbalbalikkan sebagai satu negara secara keseluruhannya. Antara tokoh falsafah pendidikan kebangsaan ialah Plato, Aristotle dan Jean-Jacques Rousseau. Antara ciri-ciri falsafah pendidikan kebangsaan, terdapat 4 ciri berada dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dalam konteks ini melalui proses pendidikan, melalui persekolahan dan pendidikan di universiti dan sebagainya. Pertama ialah jasmani, untuk menerapkan subjek pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Yang kedua ialah emosi, emotional question dan intellectual question. Rohani mempunyai berkaitan dengan emosi dan keagamaan, dan sistem pendidikan kerohanian tidak terpisah dari fahaman-fahaman atau kegiatan asas dari segi pemikiran atau fahaman fundamental yang dipunyai seseorang murid itu dalam bentuk keagamaan. Terakhir ialah keupayaan intelek. Sistem pendidikan yang mementingkan mata pelajaran bersifat akademik, membina ilmu dan minda murid-murid ke arah pemikiran yang lebih tajam, ke arah pencapaian akademik ataupun pencapaian ilmu yang lebih luas. Okey, baik. Sekarang saya akan menerangkan tentang pengaruh falsafah ataupun kumpulan yang terpengaruh dengan amalan falsafah ini. Tadi yang kemudian kami pilih ialah pendidikan menerusi dunia maya, cabaran buat guru. Di mana pendidikan secara dalam talian ini buat cabaran buat seseorang pendidik dan juga pelajar. Dalam pandemik COVID-19 ni kita dapat melihat bahawa segala urusan pendidikan dijalankan secara dalam talian, iaitu secara maya. Oleh itu cabaran utama buat guru seseorang pendidik ialah mereka harus menyusun strategi untuk di mana mereka harus lebih kreatif dari segi ICT untuk menarik pelajar menguasai bidang ICT ini. Seperti yang kita dapat tahu disebabkan COVID-19 ini bidang pendidikan juga turut terjejas, di mana dia memberikan kesan yang buruk kepada ekonomi negara dan menyebabkan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini turut terjejas. Bagi mengelakkan pelajar-pelajar ini ketinggalan dalam bidang pendidikan, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Oleh itu para pendidik harus menyusun strategi seperti menyesuaikan diri dengan norma kehidupan yang baru, di mana mereka perlu melaksanakan segala aktiviti ini melalui alam maya dan juga melalui platform yang telah disediakan seperti Microsoft Teams, Google Meet, Webex Meet dan sebagainya. Pengajaran dan pelajar kelasnya telah ditetapkan bersama pelajar, turut dilaksanakan melalui Padlet dan lain-lain. Melalui PDTC ini secara dalam talian ini mereka dapat menyusun masa dengan lebih efisien untuk melakukan kuliah seandainya terpaksa menghadiri sesuatu kursus. Pengajaran dan pembelajaran dalam talian ini juga akan menyukarkan para pendidik untuk menilai tahap kefahaman pelajar, tahap kefahaman seseorang pelajar ini. Lagi satu pengajaran dan pembelajaran dalam talian ini akan memastikan pelajar ataupun pendidik untuk jadi lebih kreatif, dan ia juga merupakan satu cabaran yang kepada pelajar dan pendidik. Kesukaran untuk menjelaskan sesuatu mengenai sesuatu pelajaran, pengajaran atau pembelajaran agar lebih mudah difahami secara tidak langsung, ini mungkin akan memberikan sedikit kesan terhadap prestasi pelajar ini.
Okey, baik. Sekarang saya akan menerangkan cabaran terhadap seseorang pelajar. Seperti yang kita dapat tahu pada peringkat awal ni, pelaksanaan pengajaran dan talian telah wujud pelbagai situasi canggung apabila pelajar terpaksa menghadapi pelajaran secara dan talian di mana mereka tidak dapat bertemu dengan rakan-rakan sekelas mereka. So mereka ia menyebabkan perkara itu menyebabkan ketidakseimbangan emosi seseorang pelajar. Selain itu, para pelajar juga akan menghadapi capaian internet yang kurang baik di mana mereka tidak dapat mengakses pada masa yang ditetapkan, line yang kurang baik kerana mereka perlu menggunakan platform seperti Webex. Nama saya Lavanya Damodan, nombor matrik saya S60722. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang isu semasa tentang penularan wabak COVID-19 di dunia, di negara Malaysia berkaitan dengan sistem pendidikan negara iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Isu berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan di negara Malaysia adalah seperti isu pendidikan menelusuri dunia maya. Hal ini dikatakan demikian, isu pendidikan dan pembelajaran di dunia maya ini berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu cabaran yang dihadapi oleh para pendidik iaitu guru dan pelajar. Cabaran guru dan pelajar dalam sistem pendidikan semasa berlaku penularan wabak COVID-19 ini adalah tindakan kumpulan yang dipengaruhi falsafah pendidikan kebangsaan adalah seperti golongan pendidik iaitu guru dan pelajar. Bagi golongan guru untuk melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan ini, golongan pendidik ini wajar menguasai penggunaan ICT untuk pembelajaran dunia maya kepada para pelajar. Bagi golongan pelajar pula, mereka harus melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan ini dengan mengikuti setiap pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dunia maya yang dilakukan oleh guru. Sebagai contoh, pelajar-pelajar harus mengikuti pembelajaran dunia maya menerusi aplikasi-aplikasi seperti Google Meet, Google Zoom dan Webex. Tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh falsafah pendidikan kebangsaan ini juga adalah seperti peranan pihak sekolah dan ibu bapa dalam merealisasikan falsafah pendidikan ini. Sebagai pihak sekolah, perlulah mengadakan aktiviti secara virtual atas talian kepada para pelajar yang dibimbing oleh para guru bagi tujuan pendidikan secara maya. Pihak ibu bapa juga tidak ditinggal. Pihak ibu bapa haruslah memantau tindakan anak-anak di rumah supaya mengikuti kelas secara virtual atas talian yang dilaksanakan oleh para guru, iaitu berkonsepkan pendidikan dan pembelajaran secara dunia maya selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Hello, salam sejahtera. Nama saya adalah Chong Yong Suan. Nombor matrik saya adalah S59069. Hari ini saya nak membentangkan tentang topik tugasan satu saya ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Kenapa saya pilih ini? Sebab topik ini agak menarik. Okey, seperti yang kita tahu, pelajar dari golongan yang miskin atau tinggal di kawasan pedalaman mempunyai masalah capaian internet atau kurang memiliki salah satu gadget. Okey. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu ini. Okey. Antara cadangan ialah KPM dan syarikat telekomunikasi perlu bekerjasama untuk menyediakan prasarana internet dengan bagus untuk penutur atau pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman. Okey. Seterusnya, KPM dan syarikat telekomunikasi perlu bekerjasama untuk mengurangkan harga gadget agar golongan B40 dapat memiliki salah satu gadget. Okey.
KPM juga perlu mengenal pasti keluarga yang mempunyai anak yang banyak yang masih bersekolah supaya mereka boleh memberi gadget secara percuma agar anak-anak mereka tidak ketinggalan untuk pernikahan mereka. Dengan penjelasan daripada kumpulan kami, kita mendapati bahawa banyak cabaran terhadap guru dengan mengajar secara atas talian. Maka sebagai pelajar, kita haruslah menghargai dan mengenang jasa guru. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.